Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua buat pelajar-pelajar Dekatan 1 Mahat Johor. Okay, so hari ini kita akan masuk berkenaan dengan kita akan sambung topik kita bab 9 berkenaan dengan bumi. Okay, so pada kelas yang lepas saya terdapat membincangkan berkenaan dengan proses bumi yang berkenaan dengan proses eksogen dan juga proses endogen. Okay, dan kita pun membincangkan bagaimana proses eksogen dan juga endogen ini mempengaruhi pembentukan fenomena geobencana. Okay, seperti letusan gunung berapi, tsunami, gempa bumi dan lain-lain lagi fenomena geobencana yang kita hadapi sepanjang tahun kita lah, baik di Malaysia maupun di negara-negara di seluruh dunia. Okay, dan kita pun melihat apakah sumbangan sains dan teknologi dalam persediaan kita untuk menghadapi geobencana ini. Bersegi persediaan untuk mencegah, untuk mengesan lebih awal, supaya kita dapat bersiap sedia untuk kita nak mengurangkan kerosakan disebabkan oleh masalah geobencana ini. So hari ini kita masuk kepada topik usia bumi. So bila kita bicara tentang usia bumi, ada banyak orang kata macam teori, ada banyak orang kata macam satu fakta dan sebagainya lah. Sebenarnya bumi kita ni dah tua. Dah tua. Alright, di mana usia bumi ini dianggarkan sekitar 4.5 bilion tahun daripada meteorit yang diperoleh. So kita ada beberapa macam meteorit yang jatuh ke bumi dan sebagainya. So, daripada meteorit inilah para saintis, arkeologis membuat kajian dan menganggarkan bahawa usia bumi kita ni dah pun mencecah hampir 4.5 bilion tahun. Ya Allah, panjang umur bumi kita ni, alhamdulillah. Di mana dalam tempoh lebih kurang 4.5 bilion tahun bumi kita dah wujud. Dia telah melalui pelbagai peringkat masa yang telah mengubah ataupun mencorak bentuk muka bumi dan hidupan yang ada. So banyak yang berlaku perubahan ataupun evolusi. Mungkin evolusi dalam konteks haiwannya, evolusi dalam konteks tumbuhannya, evolusi dalam konteks permukaan bumi dan di bawah dan juga di luar buminya. So bumi kita telah menyaksikan pelbagai perubahan peringkat masa yang berbeza-beza. Di mana ahli geologi, iaitu ahli yang mengkaji bumi, telah menetapkan tempoh masa yang panjang itu sebagai satu era. Di mana setiap era ini dibahagikan pula kepada beberapa tempoh masa. Contoh kamu boleh rujuk pada muka surat 268, di mana kamu ada gambar rajah 9.1 yang menunjukkan skala masa geologi. Daripada awal bawah tu 4,500 juta tahun. Dia berpusar naik ke atas. Dia masuk ke era Prakambia. Era Prakambia, di mana era ini dia ada banyak tempoh waktunya. Kemudian kita masuk pada era Paleozoik. Era Paleozoik, yang mana dalam era Paleozoik ini dia ada beberapa peringkat, daripada peringkat Kambria, peringkat Ordovisi, Silur, Devon, Karbon, Perm. So ini ialah dia punya peringkat masa dalam era Paleozoik. Kemudian kita mencecah kepada peringkat ataupun era Mesozoik. So era Mesozoik pula ada peringkat waktu Trias, Jura, dan juga Kapur. Dan akhir sekali kita masuk kepada era Cenozoik. So Cenozoik ni ada beberapa tempoh masa seperti Tertiary dan juga Quaternary. So ini ialah skala masa geologi. So sekarang ini kita berada dalam era Cenozoik, pada peringkat masa Quaternary. So ini yang ahli geologi telah buat kajian dan telah buat satu pengajian berkenaan dengan usia bumi ini. So ini yang mereka usulkan. Dan ini yang kita guna pakailah berkenaan usia bumi. Mungkin bumi lebih tua daripada 4.5 bilion tahun. Kita tahu. Tapi ahli geologi mereka mengkaji dan mereka hanya menganggarkan bahawa usia bumi kita ini sudah pun mencecah hampir 4.5 bilion tahun dan telah dibahagikan mengikut era-era tertentu. Di mana kita sekarang berada pada era Cenozoik, pada peringkat tempoh masa Quaternary.
Okey, so kamu boleh lihat bagaimana berlakunya perubahan. Okey, sepanjang tempoh bumi telah berwujud sampailah sekini. Di mana haiwan-haiwan pun berubah bentuk daripada small cell organism kepada multi cell organism. Okey, berlakunya perubahan pada permukaan bumi dan juga hidup pada apa sahaja di atas permukaan bumi, berlakunya perubahan dalam tempoh tersebut. Okey, kalau kita nak fikirkan balik dalam teori Islamiahnya, okey, bumi ni memang dah ada sebelum wujudnya Nabi Adam AS lagi. Okey, sebab apa? Sebab kalau kita tengok balik dalam ayat Al-Quran bagaimana Nabi Adam dicipta, okey, daripada tanah, dan tanah ni diambil daripada bumi. Okey, di mana malaikat Jibril Allah hantarkan untuk ambil tanah, bumi tak kasih. Hantar malaikat Mikael, bumi tak kasih. Tapi bila dihantar malaikat Israel, malaikat maut, okey, malaikat maut dia tidak ada pertimbangan, dia terus saja ambil daripada bumi segenggam tanah untuk dibawa kepada Allah untuk diciptakan Nabi Adam AS. Okey, so dalam kisah ini kita boleh tahu, okey, bahawa bumi sudah pun ada sebelum wujudnya Nabi Adam AS. Okey, so usia bumi ini lebih tua daripada Nabi Adam sendiri. Okey, so ini antara keajaiban ataupun mukjizat Al-Quran. Okey, so kita boleh buat kajian. Kamu sebagai seorang hafiz, okay, bila kamu menghafal Al-Quran, cuba cari ayat-ayat ini. Sebab dalam setiap kandungan ayat Al-Quran tersiratnya tentang ilmu sains, ilmu matematik dan sebagainya. So kamu boleh cari, kamu boleh jumpa, okey, bagaimana bumi ini dicipta, okey, berapakah umur bumi. Kita boleh cerita sama nanti, okey, logik. Alright, so kita pergi kepada fosil. Okey, apakah itu fosil? Okey, fosil ini merupakan bahan bumi yang terbenam dan tertimbus. Okey, so fosil ini merupakan bahan bumi yang terbenam dan tertimbus. Contohnya seperti tumbuhan, haiwan, serangga, okey, yang telah pun terbenam dan tertimbus untuk jangka masa yang sangat lama. So ini ialah fosil. So secara amnya fosil ini, bila kita jumpa fosil, dia memang kita boleh nampak, kita boleh tengok dia punya bentuk asal bahan bumi yang terbenam tu, baik bentuk cengkerang, okey, baik telur, okey, baik orang kata bentuk haiwan tersebut. Okey, so bumi telah mempreserve, okey, telah orang kata mengawet bahan-bahan tersebut dan menghasilkan sejenis fosil. Okey, so fosil ini datang daripada perkataan Latin bernama fossilis yang bermaksud diperoleh daripada penggalian. Okay, so logically memang bahan fosil ini memang berada di bawah bumi. So bila kita gali, baru kita akan jumpa beberapa contoh fosil tersebut. Okay, contoh yang kita ada contoh fosil yang berbentuk seperti cengkerang, okay, yang menunjukkan tentang bagaimana bentuk dan juga kehidupan haiwan-haiwan masa zaman dahulu. Okay, fosil ini banyak membantu kepada ahli-ahli arkeologi, okay, ataupun paleontologi yang mengkaji dinosaur dan sebagainya. Okay, so mereka ini mendapat banyak maklumat daripada fosil-fosil yang dijumpai. Okay, bagaimanakah bentuk haiwan semasa zaman era Mesozoik. Okay, contoh T-Rex, okay, dan juga sebagainya. So bagaimana mereka boleh dapatkan gambaran ataupun dapatkan maklumat berkenaan dengan haiwan tersebut, sedangkan haiwan itu telah pun hidup berjuta-juta tahun dahulu. Okay, semuanya daripada kajian mereka terhadap peringkat fosil. Okey, so bagaimana dengan adanya fosil ini mereka dapat menakul, okey, mereka dapat dapat orang kata menggambarkan bagaimana kehidupan haiwan-haiwan dan juga manusia pada ketika itu. So fosil ini banyak memberi bantuan, okey, banyak memberi maklumat, banyak memberi info, okey, kepada para saintis, para cendekiawan dalam meramalkan ataupun dalam kita melihat kembali bagaimana kehidupan pada zaman-zaman era-era sebelum wujudnya sekarang. Okey, so inilah kepentingan fosil. Okey, pertama dapat memberikan maklumat tentang cara spesies haiwan dan tumbuhan di bumi berubah merentas berbilion tahun. Dan yang kedua, rekod fosil juga memberikan maklumat tentang spesies yang telah hilang dari bumi. Okay, so inilah kelebihan fosil. So bila digali, dijumpanya fosil, so mereka dapat menaksirkan, okay, bagaimanakah kehidupan haiwan, tumbuhan maupun manusia pada zaman dahulu. Okay, so inilah yang kita dapat taklulkan berkenaan hasil penggalian fosil. Okay, so itu sahaja untuk hari ini topik kita. InsyaAllah pada kelas yang akan datang kita akan habiskan bab 9 kita dalam tajuk sumber bumi dan juga geologi gunaan.
Okey, so sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.